Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama saya Muhammad Dehia Sahlan dalam Berita Pagi Sabah edisi Ahad 8 Mei 2022. Baik saudara, perkembangan semasa COVID-19, Sabah mencatat 22 kes jangkitan baharu semalam, 4 kes lebih rendah berbanding hari sebelumnya. Keadaan di semua daerah kekal stabil dan terkawal. Menerusi kenyataan Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Datuk Seri Panglima Masidi Manjun, tiada jangkitan baharu dilaporkan di 16 daerah, manakala 8 daripada 11 daerah yang merekodkan jangkitan baharu masing-masing hanya mencatat 1 kes baharu. Secara perbandingan, 10 daerah mencatat penurunan jumlah kes baharu dan 7 daerah merekodkan peningkatan kes. 10 daerah lain kekal dengan catatan sebelum ini. Seramai 18 orang daripada 22 pesakit baharu dalam kategori 1 dan 2, seorang kategori 3, 3 pesakit kategori 4 dan tiada pesakit dalam kategori 5. Baik saudara, seterusnya ikuti statistik terkini kes baharu mengikut daerah dan kadar vaksinasi bagi Sabah. Jabatan Bomba dan Penyelamat JBPM Sabah menerima 130 panggilan kecemasan dan 30 panggilan kes kebakaran bagi tempoh seminggu sambutan Aidilfitri tahun ini. Turut direkodkan 18 kes kecederaan bagi tempoh sama. Ketika ditemui RTM, penolong pengarah bahagian operasi negeri Misran Bisara berkata, jumlah itu agak tinggi berbanding 340 panggilan kecemasan dan 63 panggilan kes kebakaran bagi tempoh sebulan perayaan Aidilfitri tahun lepas. Jelas beliau, kemungkinan besar peningkatan itu disebabkan kegairahan orang ramai merayakan Hari Raya Aidilfitri selepas 2 tahun tidak meraihkannya. Dalam pada itu, mengenai perkhidmatan drone, Misran memaklumkan penggunaannya ternyata berkesan dalam mengenal pasti lokasi sebenar kebakaran dengan tepat. Ia sekaligus memudahkan operasi seterusnya dapat menangani kebakaran daripada merebak ke kawasan berdekatan. Kita juga berkolaborasi dengan Persatuan Drone di Negeri Sabah, di Tawau, Sandakan, di Kota Kinabalu bagi membantu setiap operasi. Sebab rakan-rakan kita ini dia mau to fokus kalau sesuatu berlaku insiden dan nampak lebih real berbanding dengan apa yang kita lihat di ground. Pembinaan jalan berturap sejauh 38 km ke Kampung Rundum dalam daerah kecil Kemabong Tenom akan dilaksana sebaik sahaja pelan reka bentuk dikeluarkan kontraktor yang dilantik. Projek pembinaan jalan tersebut melibatkan peruntukan kira-kira RM183 juta. Adun Kemabong Datuk Rubin Balang memaklumkan terdapat 3 pelan reka bentuk pembinaan jalan berkenaan iaitu melibatkan Jalan Kampung Rundum ke Kapulu, Kapulu ke Katubu, seterusnya ke Jalan Utama Kemabong. Katanya projek pembinaan jalan tersebut tergendala sebelum ini disebabkan pandemik COVID-19. Apabila reka bentuk ini siap semuanya, maka pembinaan Jalan Raya Rundum ini akan dimulakan dalam masa beberapa bulan yang akan datang ini sebab kontraktor memang pun sudah dilantik. Beliau ditemui RTM dalam majlis sambutan Aidilfitri di Dewan Datuk Seri Panglima Antanom Tenom. Seramai 670 asnaf menerima sumbangan sempena majlis ini. Masyarakat di Sandakan perlu terus bersatu padu untuk terus mengekalkan keharmonian dan semangat kekitaan yang sekian lama terjalin. Perpaduan utuh dalam kalangan rakyat penting dalam usaha membangunkan sesebuah negara. Adun Sungai Sibuga, Muhammad Hamsan Awang Supain, yakin semangat permuafakatan dalam kalangan rakyat berupaya merealisasikan konsep keluarga Malaysia sekaligus memberi impak terhadap perkembangan adat dan budaya, pendidikan serta sosioekonomi rakyat. Semoga perpaduan yang erat, kerjasama di antara kaum yang berbilang kaum ini dapat kita teruskan, dapat kita eratkan. Kita tidak memilih kaum. Kita harus bermesra dengan siapa juga kerana kita dalam
Malaysia ini hidup berbilang kaum dan kita harus tunjukkan. Beliau yang juga pembantu Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan ditemui media sempena Majlis Ramah Mesra Aidilfitri Dun Sungai Sibuga di Sandakan. Mengenai majlis ini, Muhammad Hamzan bersyukur dapat menyantuni rakyat meskipun sambutan dibuat secara sederhana dengan pematuhan SOP. Pemuliharaan hidupan marin merupakan fokus projek bersama Kelab Rotary yang diadakan sempena Pen Borneo Inter Club Meet ke-31 anjuran Rotary Club of Kota Kinabalu Pearl di Ibu Negeri. Projek bertujuan melindungi dan memelihara ekosistem hidupan marin daripada ancaman kepupusan selaras dengan bidang fokus ke-7 Kelab Rotary iaitu melindungi alam sekitar. Menurut Rotary International District 3310, Governor Dolly Yip, projek kali ini melibatkan aktiviti penanaman semula batu karang yang patah di dasar laut dan memelihara kerang gergasi di Teluk Malohom yang terletak di pantai Pulau Gayak, Kota Kinabalu. Projek ini akan dijalankan hari ini dengan kolaborasi Marine Ecology Research Centre, MERC. We are actually having something very interesting is about clams, which is one of, we hoped that this would not go into this thing, and we really look forward to this program, and this is something very different from what we had done before. Beliau memberitahu sidang media di Kota Kinabalu. Pen Borneo Interclub Meet ke-31 bertema Enchanting Ocean ini diadakan selama 3 hari yang akan berakhir hari ini, menghimpunkan ahli daripada 25 klub Rotary di Sarawak, Sabah, Kuala Lumpur, selain negara Brunei Darussalam dan Singapura. Penganjuran pertandingan lampu warna antara inisiatif penduduk kampung Beringis Papar menyemarakkan sambutan Hari Raya Aidilfitri sekaligus mengeratkan lagi silaturahim antara sesama penduduk kampung. Pertandingan kali ini adalah pertandingan diadakan secara besar-besaran lah. Sebab sebelum ni kita lama sudah dalam PKP kan. Jadi kita pada tahun ini kita buat ini pertandingan lah untuk penduduk kampung Beringis Papar. Amat meriah dan mendapat sambutan daripada penduduk kampung Beringis. Saya syorkan pertandingan begini akan diadakan di masa akan datang untuk menjadi kampung Beringis ini lebih terkenal di peringkat daerah dan peringkat kebangsaan. Penjulung kali diadakan di Kampung Beringis ini yang bertujuan untuk menyemarakkan lagi kemeriahan sambutan Hari Raya Aidilfitri, sambutan daripada kalangan warga Kampung Beringis amat menggalakkan. Pertandingan yang disertai 40 peserta ini dijuarai Awang Putra Bustaman dengan hadiah wang tunai RM700. Tempat kedua Irfan Daniel Nahar, manakala tempat ketiga Azizul Ramli. Mereka masing-masing menerima wang tunai RM500 dan RM300. 7 peserta lagi menerima sagu hati RM150 seorang. Saya rasa teruja lah. Jadi teruja untuk menjadi pertandingan. Rasanya menyambut Hari Raya pada tahun ini sangat bermakna lah. Dan saya rasa bersyukur kerana telah dinobatkan sebagai juara. Memeriahkan pertandingan yang dianjurkan serta memeriahkan anak-anak saya sendiri. Sebenarnya anak saya suka tengok Nikra Light sebenarnya. That's why saya bersemangatlah. Baik saudara, malam 7 likur yang lazimnya diterangi dengan hiasan pelita atau bersusul sememangnya sinonim dengan budaya masyarakat Papar. Bagi memastikan budaya tradisi ini terus segar, Persatuan Anak Jati Papar Peranti bekerjasama dengan Belia Kampung Beringis menganjurkan pertandingan bersusul pada setiap tahun. Laporannya bersama Muhammad Syafif Syahiran Deni. Sejak awal Ramadan, laluan sekitar Kampung Beringis Papar mula diterangi cahaya pelita hasil kreativiti peserta yang menggunakan buluh serta barangan terpakai. Pertandingan sejak 1998 ini secara tidak langsung mengembalikan nostalgia yang biasa dilakukan sepanjang Ramadan sehingga Syawal. Dalam pandangan saya nampak Belia Beringis ni memang beri kerjasama dan mereka bekerjasama dalam membuat persiapan untuk pertandingan kan selama 25 penyertaan di kampung ni. Saya tengok orang punya peserta amat menggalakkan lah dan sambutan orang baik tahun ni lah. Saya syorkan pertandingan bersusul di Kampung Beringis ini
dimasukkan kepada kalender pelancongan untuk memeriahkan lagi hari perayaan dan untuk memperkenalkan lagi Kampung Beringis ini di peringkat daerah dan peringkat kebangsaan. Pertandingan ini menawarkan RM1,000 bagi Johan, RM750 tempat kedua dan tempat ketiga RM500. Saya buat ni dari tahun 1998. Dalam masa 4 hari boleh siap. Hobi je ni. Untuk suka-suka, untuk kasih meriah kampung, suasana hari raya. Itulah tujuan dia tu. Kenangan dia tetap arwah beliau. Ya, arwah beliau yang bikin kuat semangat ni buat ni. Buat susul ni kami mengambil masa selama 2 minggu lah. Jadi selama saya tinggal ini sudah 5 tahun itulah saya mengikuti pertandingan bersusul ni. Iya, memang ada. Karena kalau saya satu orang saya mana saya sanggup kan. Jadi ada 4 orang lah belia-belia yang bantu saya membuat ini apa. Sama semua keluarga juga ada bantu sedikit-sedikit. Saya mula dari tahun 2000 dalam masa 10 hari lah dengan adik-beradik. Adik keluarga ada 5 orang. Sebab dia turun-temurun keluarga. Setelah 2 tahun kita menyambut Hari Raya Aidilfitri dalam suasana yang suram, tahun ini kita meraihkan suasana Hari Raya dengan penuh kemeriahan walaupun di mana kita berada. Syafif Syahirandeni, RTM. Kami penduduk Kampung Beringis dan Persatuan Anak Jati Papar Peranti mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin. Baik, perkembangan dari Sabah berakhir di sini. Keluarga Malaysia lengkapkan vaksinasi dan dos penggalak anda. Lindung diri, lindung semua. Saya Muhammad Dihya Sahlan. Assalamualaikum dan salam hormat. Indahnya saya mengucapkan selamat Hari Raya, maaf zahir dan batin, amnya kepada masyarakat muslimin dan muslimat di Senakan dan juga di Sabah, umumnya di Malaysia. Saya ucapkan selamat Hari Raya, maaf zahir batin kepada pengundi saya di Dun Sungai Sepuga, khususnya di Parlimen Libaran amnya. Saya juga ingin mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin kepada seluruh masyarakat di Dun N51 Sungai Manila, sama ada yang berada di Sungai Manila ataupun berada di tempat lain.